Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jemaah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama dapat menunaikan sembahyang fardu maghrib secara berjemaah dan dapat sama-sama duduk dalam majlis ilmu yang disifatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurga. Dan malam ni insya-Allah tuan-tuan muslimin muslimat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, sambungan kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Masih lagi duduk dalam muka surat yang ketiga, iaitu berkenaan dengan bab pada menyatakan akibat ataupun balasan-balasan azab bagi orang-orang yang meninggalkan akan sembahyang. Jadi berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut sebelum daripada ini, iaitu ada 15 balasan azab bagi mereka-mereka yang bermudah-mudahan, yang mudah-mudah meninggalkan akan sembahyang. 6 ketika dia hidup di atas dunia. 3 ketika dia nak mati. Dan 3 lagi ketika dia di alam kubur. Minggu sebelum ni. Dan malam ni tengok insya-Allah 3 lagi balasan ataupun azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sembah para sahabat, yakni bertanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang menyeksakan pada ketika bertemu dengan Tuhannya? Yakni para sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa dia agak seksa ataupun balasan seseorang yang ketika hayat hidup di atas dunia dia tak sembahyang, dia meninggalkan solat, mudah-mudah dia tinggal sembahyang. Lalu balasan apa ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan malaikat daripada segala malaikat azab, dan pada tangannya yakni suatu rantai panjangnya 70 hasta, maka digantungkan pada lehernya, maka dimasukkan rantainya itu pada mulutnya, maka dikeluarkan pula pada duburnya, kemudian dihelakan atas mukanya dan atas belakangnya, kemudian maka berseru-seru malaikah, inilah balasan orang yang meninggalkan sembahyang fardu yang disuruhkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Baik. Jadi sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, balasan apa hak yang memberitahu?" 15 balasan, yakni ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak sembahyang ketika dia hidup di atas dunia, sibuk dengan pekerjaan dia, sibuk dengan anak dia, sibuk dengan isteri dia, sibuk dengan harta-harta benda, sampai dia tak solat, sampai dia tak sembahyang. Maka Nabi sebut ketika nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan akan malaikat supaya seksa orang ni, yang mana malaikat sifat ataupun perangai malaikat tersebut di tangan dia ada rantai, yang mana rantai tersebut panjang dia 70 hasta, digantungkan pada leher orang yang tak salat tersebut. Masuk ikut celah dubur, buat tubik kok mulut. Masuk ke mulut, buat tubik kok dubur. Allahu akbar. Boleh bayang ke tak? Kalau lah ni nak bayang, tengok bulan puasa nanti. Ibaratkan seumpama ayam golek, hak orang duk golek petai-petai tu sebelum daripada buka puasa tu. Lagu itulah keadaannya, halnya, seksaan bagi orang yang tak sembahyang, orang tak solat. Allahu akbar. Kalau kita tengok gerung, tak? Sebab apa? Di bawah dia daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Diazab, diseksa dia. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita. Jadi dalam agama, dalam Islam, Nabi beritahu berkenaan dengan khabar gembira, berkenaan basyirun, khabar-khabar yang mensukacitakan, yang kita dengar, kita berasa suka, kita berasa lazat, kita berasa nak. Dan Nabi juga beritahu berkenaan dengan khabar nazirun, yakni peringatan-peringatan. Kalau kita buat dosa, buat sesuatu perkara yang maksiat, maka begini balasannya. Dan di antaranya khabar naziran, yakni khabar yang menjadi akan peringatan, iaitu bagi orang yang meninggalkan solat, maka dosa dia, azab dia seperti mana yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diseksa mayat ini. Sehingga mana? Sehinggalah berlakunya hari kiamat, hari perhitungan. Lamanya, Allahu akbar, cukup lama. Nak banding dengan kehidupan atas dunia kita, dah sehari, nak banding dengan akhirat, lama akhirat lagi. Sebab itulah tuan-tuan, bab berkenaan dengan solat ni kita kena ambil berat sangat-sangat. Bukan pada diri kita saja, bahkan pada ahli-ahli di bawah kita. Dan sesuatu musibah yang paling besar dalam kehidupan seseorang, bila dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, iaitu perintah sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala 5 waktu sehari semalam. Bila dia tinggal hak ni, maka putus hubungan dia dengan Khaliq, yakni dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara dia tak solat, putus segala keberkatan hidup dia, putus segala keberkatan rezeki dia, putus segala keberkatan umur dia. Allahu akbar. Nak ayatnya, orang tak sembahyang ni
cukup dia putuskan segala hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dalam masa yang sama dia ni masih lagi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak royak menyebabkan dia ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah sediakan azab-azab tersebut. Sebab itulah tuan-tuan, bala yang cukup besar dalam rumah kita, dalam masyarakat kita, dalam kampung kita, dalam negara kita. Bala lagu mana? Bala sekiranya meninggalkan solat, kita tak berasa apa-apa dah. Bukan kata bala COVID besar, bala hak tinggal semayang, bala hak tak berasa apa kalau tinggal semayang. Bala tu lagi besar lagi daripada bala COVID, bala penyakit, bala wabak hak mari ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tak solat, kita tak sujud pada Allah, kita langgar perintah Allah. Kita tak berasa apa pada hati-hati ni, menyebabkan bala tu lagi besar daripada bala-bala hak lain lagi. Tapi orang hari ni tak berasa musibah, tak berasa bala tinggal semayang ni. Sebab apa? Tidak berasa langsung di hati dia akan duka cita ataupun takut sekiranya azab-azab Allah Subhanahu Wa Taala menimpa dia. Kadang-kadang suka pula. Tak. Kalau tak percaya, kita ingat zaman kita muda-muda hari tu tak semayang. Zaman-zaman kita muda itu zaman khijah itulah. Hak dia balari, cara dia balari. Tak, hak bawa taksi, cara bawa taksi. Hak jenis main dalam baru, dalam kebun getah, dalam kelapa sawit, kebun kelapa sawit. Masuk waktu semayang, tak semayang zaman itu. Tak, ada berasa tak duka cita pada hati kita ni, takut kerana aku tak sembahyang zaman hari tu, takut Allah azab kepada kita di hari kiamat, hari akhirat esok. Kalau dia ingat balik, berasa tak berasa apa nama ni, gementar hati kita ni, berasa pekala kali. Tak, kita tak berasa dosa tersebut, tak berasa takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita learn yang ini comel dah, walaupun mari sembahyang berjemaah dah, sembahyang tak tinggal dah, tapi ingat suatu ketika dahulu kita pernah meninggalkan sembahyang. Lagu mana bila kita ingat balik sesuatu dosa tersebut, tak mari duka cita, tapi mari berasa sengih, suka pula. Tak. Sesuatu dosa yang kita buat hak lampau, hak lepas-lepas tuan-tuan, hak yang kita buat zaman-zaman kita muda gitu, zaman anak dara, zaman teruna, ingat balik dosa-dosa tersebut, tak mari menyesal, tak mari takut. Kalau teringat dia pun kadang-kadang mari berasa geli hati. Maka tu kita tak taubat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala namanya. Sebab apa? Tak berasa takut lagi akan janji-janji balasan-balasan azab pada dosa hak yang pernah kita buat suatu ketika dulu. Allahu Akbar. Nah, waktu ketika belum kita kahwin dulu, waktu ketika kita duduk berlamun cinta dengan orang tina kita dulu-dulu, ingat balik. Tak, ingat balik pergi rumah dia, ingat balik kita ambil dia. Waktu baik pergi makan kedai minum air, satu gelas bagi dua orang. Setera pula satu je. Kena molek belaga tangan, silang belah nisa. Ingat balik waktu hari tu, geli hati, suka rasa. Wak girang Bukit Keluar pula, siapa tak semayang bang hari tu, laki pasangan kekasih tu. Dah ingat balik, berasa geli hati, berasa suka, berasa seronok ingat zaman-zaman muda gitu. Tapi tak berasa takut akan azab-azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia panggil tidak taubat lagi dosa-dosa hak lama-lama hak kita buat tuan-tuan. Hati kita tak takut lagi dosa-dosa tersebut. Jadi begitu juga dosa-dosa meninggalkan sembahyang suatu ketika dulu,
kita tak berasa takut dengan azab yang Allah Ta'ala sediakan, maka dipanggil, dinamakan tidak taubat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita gati dah, tak, gati dah kan, bukan kata sini, contohnya lah kalau ada, kita gati dah, apa nama ni, sembahyang kita yang kita tinggal jamaah hari tu, tapi kita ingat balik, berasa geli hati pula, tu tidak dipanggil namanya taubat lagi. Jadi lagu mana hak dipanggil taubatnya? Yakni hati menyesal sungguh akan dosa hak yang kita buat tersebut tu, dan berazam tak sebuat dah. Dan kalau ingat, berasa takut sungguh dosa yang kita buat tersebut, berasa takut sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab aku buat dosa-dosa tersebut suatu ketika dulu, ya Allah. Mari beri teringat lagu tu. Jadi dosa-dosa lama kena ingat balik, kena hitung balik, kena rabar balik, kena sapuh balik tuan-tuan. Kena taubat balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terutama dosa-dosa besar hak yang pernah kita buat. Dosa kecil tak payah taubat. Dosa kecil boleh dengan kita buat ketaatan, kita buat sesuatu ibadah, mudah-mudahan Allah hapuskan dosa-dosa kecil tersebut. Tapi dosa besar, syarat dia mesti taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuklah dosa meninggalkan sembahyang suatu ketika dulu, ketika kita zaman keadaan sibuk cari getah, cari pitih, cari apa nama ni, cari harta benda dalam kehidupan kita. Kena taubat balik. Sebab apa? Tak terlepas daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Nabi beritahu gambaran azab, lagu mana orang-orang yang akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, oleh malaikat yang merupakan makhluk yang paling taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang Allah perintah suruh azab, maka dia azab tugas dia sehinggalah sampai pada hari kiamat. Hal dia, lagu mana orang tu dimasukkan akan rantai-rantai tersebut daripada mulut sehinggalah keluar daripada duburnya, dan dikatalah inilah balasan azab bagi orang-orang yang tak solat, yang tak semayang, menghidup atas muka bumi dulu. Sebab tu kita sibuk setara mana, jahatlah setara mana pun, maka solat jangan tinggal. Walaupun kita tak tahu Allah terima ke tak terima sembahyang yang kita buat, tapi sembahyanglah tuan-tuan, sembahyanglah ibu-ibu, ayah-ayah ataupun anak-anak muda yang ada dalam kampung ni, yang dengar dalam apa nama ni kuliah ni, solatlah, sembahyanglah. Walaupun kita ni pernah buat jahat, walaupun kita ni bukan daripada orang-orang yang baik, tapi sebagai tanda kita ni hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku sujud padamu ya Allah, walaupun aku ni bukan di kalangan orang-orang yang baik ya Allah. Sembahyang tak boleh tinggal kok mana pun. Dan untuk mak-mak ataupun ibu-ibu, ayah-ayah, jangan pernah tinggal berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dibaca oleh imam-imam, yang dibaca kadang-kadang oleh apa nama ni guru-guru ataupun siapa-siapalah, supaya apa? Jadikanlah daripada zuriat keturunan kita ni daripada golongan-golongan orang yang sembahyang. Dalam surah Ibrahim disebut akan dia, Rabbana ja'alna, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati, Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, menjadikanlah aku ini daripada golongan-golongan orang yang sembahyang, dan menjadikanlah ya Allah zuriat keturunan aku ni daripada zuriat keturunan orang-orang yang solat, orang-orang yang sembahyang. Minta dengan Allah tiap-tiap kali kita selesai sembahyang, berdoa minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya apa? Supaya jangan lahir dari kalangan sulbi-sulbi, benih-benih zuriat keturunan kita orang-orang yang tak solat, orang-orang yang tak sembahyang.
Sebab apa? Kalau ada hak tak semayang, ada hak tak solat, ada hak yang meninggalkan semayang mudah-mudah, maka keturunan kita ni keturunan yang suai, keturunan yang tak ada keberkatan. Allahu Akbar. Tak ada keberkatan. Keturunan yang diangkat berkat akan dia. Sebab apa? Kerana meninggalkan ketaatan yang paling utama, iaitu solat. Jadi doalah, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mak-mak, ibu-ibu, ayah-ayah, doalah, minta pada Allah. Walaupun learning ada di kalangan anak-anak kita yang tak solat, jangan putus asa, berdoalah. Sebutlah akan nama-nama dia. Sebut nama-nama anak kita yang tak semayang tu. Sebut dalam doa-doa. Kalau kena molek, sebut kuat-kuat biar dia dengar. Kalau boleh. Biar dia dengar akan doa mak ataupun doa ayah untuk anak-anak ni. Supaya apa? Tak tinggal akan solat, tak tinggal akan sembahyang. Sebab di situ salah satu daripada cara yang untuk memperbaiki akan akhlak, perangai ataupun individu seseorang Muslim. Bila comel sembahyang, insya-Allah hak lain akan jadi comel. Sebab tu beratkanlah sembahyang dalam kehidupan kita. Kena sebut sama, kena berik sama. Orang Terengganu kata, kena beritahu sama, kena sebut, kena ngepek, kena royak sama bab sembahyang ni. Jangan culah. Kalau culah, Allahu Akbar, mudah-mudah ia tinggal. Sungguh. Kita kalau ambil ringan bab sembahyang, mudah-mudah tinggal. Buatlah apa-apa pekerjaan kita, buatlah apa-apa pun bisnes perniagaan kita, kalau tak semayang tak ada berkat tuan-tuan. Kita buat program semayang bang, kita tak cara, tak berkat program tersebut. Sungguh. Walaupun ni ramai orang buat program, kadang-kadang buat program comel dah besar dah, tapi bab semayang minta maaf tak jaga. Dalam tertib program hak buat tu comel belaka dah. Dah adanya perasmian, adanya bacaan doa, adanya senaman pagi, adanya macam-macam lah. Tapi taibat semayang tak ada langsung dalam jadual dia. Betul tak? Ramai buat program lagu tu. Padahal buatlah program apa-apa pun, semayang ni kena besar. Tak kira lah program tu program apa nama ni hak orang Islam buat ke, hak orang yang perjuangkan Islam buat ke. Kadang-kadang bab semayang sendiri-sendiri masing-masing. Bapa jadi gitu. Minta maaf lah sebutnya. Tapi hak tu yang berlaku dalam masyarakat kita, dalam program-program yang kita buat. Tak, di peringkat kampung ke, di peringkat apa nama ni daerah ke, peringkat negeri ke, bab semayang tak beratlah mana. Terutama hak sembahyang berjemaah. Dia asas. Hak asas ni kita tinggal, tak berjaya jemaah tersebut. Takbirlah kuat mana, pecah peti suara pun kata. Tapi sembahyang jemaah tak jaga, minta maaf, Allah tak tolong, Allah tak hantar pertolongan pada golongan-golongan ni. Jadi fitnah pula kepada agama, kepada jemaah. Sebab apa? Sebab tak jaga asas-asas tersebut. Jadi kena berat sembahyang berjemaah. Barulah turunnya pertolongan Allah. Baru Allah tolong. Kalau tidak, minta maaf lah. Hanya di mulut saja yang kata nak kepada Islam, hanya di mulut saja nak kata memperjuangkan Islam, tapi hak asas Nabi sallallahu alaihi wasallam kan asas pada sahabat dia kita tak buat. Sembahyang jemaah kita tak berat. Majlis-majlis ilmu, majlis belajar, tak pergi, tak belajar, tak dengar. Hak asas ni pun tak buat. Hak lain minta maaf banyaklah hak besar-besar. Allah tak tolong tuan-tuan. Nabi SAW dia jaga sahabat dia, dia asuh sahabat dia. Sembahyang jemaah tak tinggal ke mana pun. Dalam medan perang. Sebab tu dalam medan perang adanya sembahyang khauf. Sembahyang dalam keadaan perang, dalam keadaan takut ni. Lagu mana? Dah ada saf-saf dia. Hak depan sujud rokok selesai yang pertama dulu, hak belakang duduk diri lagi. Ada kaedah-kaedah. Nak ayatnya jaga sembahyang berjemaah walaupun hal keadaan dalam medan perang sekalipun. Allahu Akbar. Kita bukan duduk medan perang. Dah cabut dah kita ni.
Kalau dak medan perang siapa pakat dak dah lah. Dak. Hujan pun tak boleh nak mari dah kita ni. Hujan tu bukannya hujan peluru. Hujan air lah. Tak. Kalau hujan peluru, minta maaf lah. Tok Imam tak boleh nak mari. Sebab awak banyak sangat peluru. Tak, supaya air hujan. Atak-atak tumbuh-tumbuh habis. Hujan tak boleh mari dah kita ni. Nak orang ustaz baru basuh kereta tadi. Nak pergi motor takut basah. Saya kereta siapa? Tak boleh nak bawa, tak boleh nak kena hujan. Allah. Jadi hamba kereta gitu. Patutnya guna lagi lah. Minta maaf lah lah, moga baru basuh sani. Dak, masuklah garah, duduk lak molek-molek. Dak, sekali pergi masjid, naik motor. Tiba-tiba hujan. Jemaah rumah lah kat trik ni. Maka tak hari dah. Jemaah kita sini tak apalah ramai. Dah, kalau setengah tepat tu kan Allah. Tu imam duk tunggu duk hitam mana ni? Tak siapa-siapa lagi ni. Duk bilai dah. Dah ada tu imam tak bila tak siap 3 orang. Ada. Allah nyanyi. Nah, ayat tu baru diuji dengan apa nama ni? Hujan air. Kalau hujan peluru, Allahu akbar. Pakat dak kita. Nak ayat iman kita ni tak gagah lagi, tak erak lagi. Tak. Kalau dajjal mari, lekuk balik habis kita ni. Lagilah apa nama ni cabut habis. Tak ada kekuatan kita ni sebab hak asah kita tak jaga. Sebab tu orang laki-laki pasaklah pada hati kita ni, ya Allah, aku nak jaga sembahyang berjemaah. Sembahyang 5 waktu ni kita jaga lama dah, tapi sembahyang berjemaah ni minta tolong dengan Allah. Ya Allah, aku nak jaga, ya Allah. Tak boleh nak mari 5 waktu, mari 4. Tak boleh nak mari 4, mari 3. Tak boleh nak mari 3, mari 2. Tak boleh nak mari 2, mari sah. Tak boleh nak mari sah. Bahaya tanah tu ya awak ni. Duduklah tanah lah. Senang sangat. Dak. Kalau kita kira-kiranya, Allahu akbar. Dak, ada orang sekali seminggu dia mari. Bila? Tahun Jumaat. Mu tak malu ke dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalaulah kita ni sekali seminggu pergi berjumpa rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ni tiap-tiap hari beri rezeki, beri nikmat pada kita, tak aja talah, hari-hari dia beri. Pitih dia bagi, makanan dia beri. Tak. Kecing pun dia beri, berak dia beri. Tak aja talah. Tapi kita ni seminggu sekali yang mari. Hak dia panggil tu bila? Jumaat je. Allahu akbar. Pas lagu mana? Bukan kat sini, orang di Australia. Pas lagu mana? Sekali seminggu mari, tu pun mari mujur tu. Kalau tidak kan, mati baru mari. Tak. Allahu akbar. Mati pula mari duk alik depan. Jadi jenazah. Depan pada tu imam. Nak ayat nelang debel dia ni. Tak, baru mari sekali tapi duk alik depan dah. Allahu akbar. Jadi besar kalau sembahyang ni, kok mana pun. Tak rugi kita. Tak rugi. Tak luak pun rezeki-rezeki kita. Dak, Allah tak cabut pun. Takkan kerana sembahyang berjemaah ataupun kerana jaga sembahyang. Dak, Allah tak beri rezeki, dak, bahkan berkah lagi rezekinya. Allahu akbar. Tak banyak tapi cukup. Ni banyak tapi tak bercukupan. Dak, dapat 15,000 sebulan. Habis koning. Orang tengok mutaitik macam dia ni. Pening palah macam. Sebab apa? Pitih tak cukup. Kalau tengok pada gaji, Allahu akbar. Banyak pada orang, tapi tak cukup. Tak ada keberkatan namanya. Berkat tu kita nak. Jadi azab sungguh orang-orang yang tak solat, tak sembahyang ni di hari kiamat esok. Dan kita bimbang takut-takut di akhir hujung umur kita ni, takut-takut tak boleh nak ingat Allah. Waktu kita balik bimbang sekali. Antaranya tak boleh lagi nak sembahyang, nak solatnya. Allahu akbar.
Bila Allah dak tolong kita, ketika segar, hidup seperti yang kita nak. Tak cara langsung pasal agama, tak cara langsung pasal orang semayang, musmayang lah. Orang buat semayang jemaah, musmayang jemaah lah. Orang buat majlis kuliah ilmu lah. Tak ada hirau bagi dia. Takut tuan-tuan, di akhir hujung umur kita, takut kita tak boleh nak buat ibadat langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut tak boleh nak semayang, takut tak boleh nak buat ibadat. Masa tu itulah bala yang cukup besar bagi kita. Bila di akhir di hujung umur, tak boleh nak ingat Tuhan, tak boleh nak ingat Allah. Kita boleh yakin kalau kita boleh ingat Allah ketika kita nak mati ni. Tak ada orang pun nak yakinkan diri. Tak ada orang yang boleh jamin. Termasuk Tok Imam, Tok Bilal ataupun ustaz tak boleh nak jamin. Sebab apa? Waktu tu fitnah cukup besar ketika nak mati ni. Dak, fitnah iblis, fitnah syaitan. Awak mari asuk kita supaya apa? Kalau boleh mati dalam keadaan mati kafir. Dak, kalaulah tak ada amalan-amalan hak yang dah kita lazimi, biasakan ketika masa gagah, masa muda, masa segar. Hak yang kita biasa dah. Kalau kita tak melazimi, lagu mana amalan-amalan tu nak tolong? Lagu mana nak tolong boleh ingat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala? Tengok arwah Tok Guru ni Abdul Aziz. Ketika di hujung umur dia, dia duduk di hospital kan? Bukan duduk rumah, duduk hospital. Nak ayatnya, dia sebut, dia beritahu 2 kali sahaja dia meninggalkan sembahyang tahajud malam-malam. Saya ingat umur dia. Di hujung umur dia, walaupun Allah beri sakit pada dia, tapi masih lagi boleh buat amal-amal ibadah. Walaupun dalam keadaan dia tak sedar, dia koma, tapi bila sampai waktu-waktu dia bangun tahajud malam, dia sedar, dia boleh semayang. Semayang lagu mana? Bukan boleh semayang bangun duduk cokoh, duduk congok lagu tu, tak. Semayang atas qada-qada dia. Nak rayaknya Allah tolong. Sebab apa? Masa menggagah, masa hidup, masa muda itu menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tolong. Bila Allah Subhanahu Wa Taala tolong, tak mustahil lah bagi Allah Subhanahu Wa Taala ataupun bagi seseorang hamba tu, dia boleh buat ibadatnya. Dan kita ni belum tentu lagi ni Allah Taala tolong ketika kita sakit esok-esok boleh buat ibadat ke tak. Hak balik ramai berlaku, hak nyupoh seranah paling ramai sekali. Tak. Hak mulut jahat, hak jenis bekeng, hak bengih, hak pongoh, waktu dia sakit tu. Masa dia dia sakit jadi pongoh belaka. Femel lah. Sebab waktu hidup dulu mu pongoh, bekeng, ataupun mu tinggal Allah mu tak cara pasal agama. Lalu ketika di akhir nak mati, ketika di hujung-hujung umur ni, Allah hantar bala-bala tersebut. Anak bini segan, malu kadang-kadang nak jaga. Kalau duduk di hospital dia buat. Allahu Akbar. Sebab apa? Ayah mulut jahat, nyupoh semacam, maki hamu semacam. Allahu Akbar. Tak kata korang, takut-takut kena pada tubuh badan kita sendiri. Allahu Akbar. Jadi melazimilah akan solat, akan sembahyang, terutama sembahyang berjemaah ni. Sembahyang fardu mungkin kita tak tinggal, sembahyang berjemaah ni mudah-mudahan Allah Taala tolong kita. Tak boleh 5 4, tak boleh 4 3, tak boleh 3 2, tak boleh 2 sah, habis-habis kurang dah tu. Ni tak ada langsung kerana kena molek. Sibuk dengan urusan duniamu. Jangan. Masjid surah ni bukan hak Tok Imam, bukan hak Tok Bilal, bukan hak pengurusi masjid, bukan hak ustaz, bukannya hak apa nama ni ahli jemaah ni saja dak. Hak semua orang, hak dalam kampung ni ada hak belaka. Dah tak malu kamu. Kalulah Allah Subhanahu Wa Taala rumah dia ni, dia panggil tiap-tiap kali waktu, muak tak tahu je, muak tak hira je. Tak malu kamu. Allahu Akbar. Dan waktu yang sama, dia beri makan, beri minum, habis dia beri. Nak ayat kita ni hamba yang tak kenal budi langsung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Kalau kita ngorek kat
Lagu mana kita ni? Orang ni baik macam kita. Dah, ada gua tu beri, ada gua ni beri tolong, susah tolong. Dah. Tiba-tiba kita nak minta tolong dengan dia sekali, dia wak tak tahu, wak tak kenal. Lagu mana kita? Nak marah rasa. Tapi Allah SWT Maha pengampun. Jahat setara mana pun, banyak dosa sebanyak buih-buih di lautan pun, tetap masih terbuka lagi pintu-pintu keampunan dia. Maka carilah. Tak tertutup lagi. Selagi mana nyawa tak sampai ke halkom kita. Jadi besar sungguh akan azab balasan-balasan yang diceritakan oleh baginda Nabi SAW bagi orang yang tak salat, orang yang tak semayang. Kemudian maka dibawa ke dalam api neraka, diheret, dibawa mereka ini ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan cerita daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, jikalau dijatuhkan rantai itu kepada bumi itu, nescaya terbakarlah sekalian bumi itu. Allahu akbar. Nak royak sifat rantai hak yang ada pada malaikat, hak disumbat dalam mulut orang tak semayang, keluar daripada dubur dia. Dak lagu mana sifat ataupun perangai ataupun hal rantai tersebut, kalau bubuh atas muka bumi ni, hancur leburlah akan bumi ni. Setara mana tak tahulah tuan-tuan. Tak boleh nak fikir di akal kita. Dak hancur dunia ini, hancur bumi ni. Dah masuk pada tubuh kita, hancur, jadi balik takut semula. Begitulah azab esok-esoknya orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, tiada menilik Allah Taala kepadanya dengan tilik rahmat, iaitu dengan tilik kasih sayang. Allah tak tengok dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Kita ni bila Allah tak tengok kita ni dengan rahmat, dengan kasih sayang, putus kasih sayang Allah, tak ada apa dah lah kita ni. Dah syaitan akan ambil alih dah. Jadi satu kerugian yang sangat-sangat besar bagi mereka-mereka yang tidak dapat pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tiada dipilih akan dia dan baginya seksa yang terlebih panas di hari akhirat, hari kiamat esok-esok. Allah tak pilih dia. Allahu akbar. Jadi hak yang Allah tak pilih ni, biar ada duka cita. Orang lain boleh mari belajar, mari dengar, mari buat taat, boleh buat amal ibadat. Buat apa aku tak boleh? Biar mari mikir lagu tu. Orang lain boleh jaga sembahyang sunat ba'diyah, qabliyah. Orang lain boleh jaga sembahyang sunat duha. Orang lain boleh jaga sembahyang sunat witir. Buat apa aku tak boleh jaga? Kena mari mikir buat apa. Orang lain Allah Ta'ala beri masa 24 jam supaya ya. Tok Imam 24 jam, Tok Bilal 24 jam. Tak. Bapa aku tak boleh nak buat amalan-amalan ketaatan, tak boleh nak buat ibadat-ibadat lagu ni. Bapa Allah tak pilih. Bapa Allah tak pilih. Cek balik tengok kita dengan Allah lagu mana tuan-tuan. Bapa berat sangat nak sembahyang sunat ba'diyah ni Lepas pada isyak tu kan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baca dah abuh semua lari. Kalau ada kerja sakit perut nak berak, nak kecil suku kira lah. Tapi balik ni sama gitu sama. Apa kena mari mikir attack kita tuan-tuan, hak akhirat kita ni. Sebab apa jadi lagu tu tak boleh nak buat. Tahu tak akan apa nama cara buat? Tahu. Tahu tak akan apa nama pahala? Tahu. Tahu tak akan apa nama ganjaran yang Allah Ta'ala beri orang yang jaganya? Tahu. Tapi tak boleh nak buat. Cek balik. Semak balik kehidupan kita. Sebab apa jadi berat? Cek balik. Mungkin banyak dosa aku dengan Allah. Muhasabah balik diri kita ni. Mungkin banyak dosa mulut aku. Mungkin banyak dosa kaki aku. Mungkin banyak dosa akan mata aku. Mungkin banyak dosa telinga-telinga aku. Menyebabkan berat aku nak buat ibadat-ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tilik kau tu kita ni. Tilik kau tu. Kadang-kadang kena lawan. Kadang-kadang kena nebeng orang kata. Hak dunia kita nebeng pun Allah beri. Hak akhirat tebeng sikit lah. Berlipat ganda Allah beri.
Hak akhirat kita nak ke Allah sejeka, Allah sedepa. Tak. Kalau hak dunia Allah Taala beri, kita bersungguh walaupun dalam keadaan kita lalai ataupun kita tak ingat Allah ataupun kita tinggal Allah, Allah beri macam. Tak. Allah beri semacam. Hak dunia tu Allah Taala beri, tapi hak akhirat ni dak. Hak kita ni orang beriman. Dak. Jaga lagi hak akhirat, hak dunia. Lagi-lagilah Allah Taala pelihara, lagi-lagilah Allah Taala jaga. Jadi kita ni carilah kasih sayang Allah, carilah biar Allah pilih kita ni. Mudah-mudahan di kalangan ramai hamba-hamba dia ni, biar Allah Taala pilih aku dalam kalangan orang-orang yang jaga sembahyang Jumaat 5 waktu. Dalam ramai-ramai hak yang Allah Taala buat manusia ni, biar Allah Taala pilih aku di kalangan orang yang boleh jaga sunnah Nabi, sunat ba'diyah, qabliyah. Biar mari mikir kita sikit pasal agama, pasal akhirat, pasal ibadat kita ni. Tak. Hak wajib tu buatlah, hak sunat-sunat ni. Ramai kadang-kadang kita pakai tinggal lagu tu. Bukan kata sini, hak sini ni dia ambil hak afdal. Walaupun tak semaya di masjid, afdal dia semaya di rumah dia. Jadi dia tak buat di masjid pun tak apalah. Dia buat di rumah dia. Kalau kita, kalau tak buat di masjid, di rumah, minta maaf balik awal. Maka tak buat tu. Dah balik bini jamu nasi lagi, air lagi, nak isap rokok lagi. Tak. Maka duduk terus dah lah. Jadi susah di masjid, senang, mudah selalu. Sebab apa? Di rumah banyak dugaan, banyak cabaran. Dugaan dia banyak. Bukan kata hak tu, wah, hak muda pun banyak dugaan, cabaran dia. Kalau tak buat tak susah lalu. Tak, maka tak buat. Biar orang kata tak buat cetong, biar orang kata komang. Tak, sembahyang sunat di masjid. Daripada tak buat langsung, baik buat di masjid selalu, di balasah selalu, di surau selalu. Melainkan kita ada kekuatan nak buat di rumah. Hak tu lagi afdal. Sebab Nabi SAW ajar sembahyang sunat afdal di rumah. Sebab apa? Nak menghidupkan rumah dengan ibadat-ibadat. Biar ada cahaya agama dalam rumah itu. Kita sembahyang di rumah sama, sembahyang fardu pun rumah. Tak, sembahyang di rumah belakang, masjid tak pergi. Hidup rumah kita dengan agama. Tak, hak lagu tu tidak kena bagi orang lelaki-lelaki. Jadi kita nak Allah pilih kita, Allah pilih keluarga kita, Allah pilih masyarakat kampung kita ni. Mudah-mudahan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subhi fi jama'atan arba'ina yauman wallahu ta'ala alam. Insya-Allah sambung akan datang. Minta maaf lah. Ambil masa tak ada 8.30 lagi tu. Tak. Boleh berhenti tak ni? Boleh dah. Nampak geliat ada, nampak betul-betul betul lutut ada. Tak apa kita faham belaka. Dah, cuma buat nampak tak nampak gitulah. Dah. Tapi tak apa tuan-tuan, duduk dalam majlis ilmu ni, Allah, esok kita boleh tengok. Kalau boleh habis pukul 10 tak apa lagi. Masa ni 8.30, 8-5 minit tu bunyi loceng tu kheling dah kerja. Lepas tu kheling ke ustaz. Aku tak belagang ni benar. Mana Jumaat tak? Habis lewat. Habis lewat putuklah siapa saja. Kita duduk majlis ilmu insya-Allah tuan-tuan. Walaupun tak faham, Allah Taala beri pahala. Pahala tu esok-esok kita nak. Kita tengok Allah nikmatnya duduk saja je. Duduk dengar, duduk saja je. Kadang-kadang molek je nerah. Tapi Allah beri pahala yang berlipat kali ganda. InsyaAllah tuan-tuan sambung akan datang pula. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.